Wa syartu kullin ayyura muttarida, dan bermula syarat tiap-tiap daripada mu'arrif yang tiga macam tersebut, had, rasam dan lafzi, itu bahawa diperhatikan akannya tiap-tiap akan yang muttarid. Berarti ada kondisi muttarid, ada lafaz yang menunjuki makna muttarid di dalam takrif tersebut. Apa itu muttarid nanti akan dijelaskan di bawah dalam syarah. Mun'akisan wa zahiran la ab'ada, lagi diperhatikan akan mun'akis. Ada mun'akisnya di dalam takrif tersebut. Wa zahiran, dan ialah lafaznya mesti zahir. La ab'ada, jangan jauh. Berarti punya makna yang zahir, ini menggunakan makna yang lebih zahir, jangan makna yang jauh. Wala musawiyan wala tujuwiza, dan janganlah menggunakan lafaz yang musawi makna. Lagi wala tujuwiza, jangan menggunakan lafaz majas bila qarinatin, dengan tanpa ada qarinah. Dia majas tanpa qarinah itu tidak diperbolehkan di dalam ta'rif, di dalam mu'arrif. Tapi jika ada qarinah, biha tuhuriza, dengan sebab ada qarinah, tuhuriza, dipeliharakan akannya qarinah. Jika ada qarinah boleh, tanpa qarinah tidak diperbolehkan. Wala bima yudra bimahdudin wala, dan janganlah bermula syarat tiap-tiap daripada mu'arrif itu janganlah dengan ma. Yudra bimahdudin, yang diketahuikan akan ianya ma dengan si mahdud. Maksudnya untuk mengetahui ta'rif harus mengetahui si mu'arraf dulu. Didur nanti jadinya, nanti akan dijelaskan maksudnya. Wala musyarikin minal qarinati khala, dan juga jangan menggunakan lafaz musyarak, lafaz yang berkongsi makna. Khala, yang sunyi dia lafaz musyarak daripada qarinah. Berarti jika ada qarinah maka diperbolehkan lafaz musyarak, sama seperti lafaz majas tadi. Wa indahum min jumlatil mardudi, dan sabit di sisi mereka ahli mantik sebahagian daripada jumlah yang ditolakkan. Berarti tidak boleh ada di dalam sebuah ta'rif antadkhulal ahkama fil hududi, bahawa engkau masukkan akan hukum, wa antadkhulal ahkamu fil hududi, bahawa masuklah segala hukum di dalam had. Itu sebahagian daripada yang tidak diperbolehkan di dalam had, di dalam ta'rif itu ada hukum untuk si mu'arraf. Tidak diperbolehkan hukum mu'arraf berada di dalam ta'rif si mu'arraf. Wala yajuzu fil hududi dzikru aw, dan juga tidak boleh di dalam had oleh menyebut aw. Tapi aw yang tak diperbolehkan itu aw syad, aw berfaedah syad. Tapi aw untuk berfaedah taksim itu boleh nanti ya. Jadi ini aw yang bermakna syak, adapun aw taraddud itu yang tidak diperbolehkan. Wa jaizun fil rasmi fardi marau, dan bermula dianya menyebut aw itu diperbolehkan andai kata pada resam. Jadi yang tidak diperbolehkan sebut aw yang berfaedah syak jika pada had. Pada resam diperbolehkan fadri marau, maka ketahuilah olehmu akan ma yang telah meriwayatkan oleh mereka ahli mantik. Aku berkata, kata syarah, syaratul mu'arrifi, bermula syarat daripada mu'arrif, itulah ta'rif ataupun had ataupun resam, ayyakuna muttaridan mun'akisan, itu bahawa adalah dia si mu'arrif itu dia bersifat dengan muttarid dan lagi yang mun'akis. Apa itu muttarid? Artinya jami'an li afradil mu'arrafi,
itu yang menghimpun ianya si mu'arif bagi seluruh afrad mu'arraf. Di dalam sebuah ta'rif harus ada kata-kata yang umum yang mencakup di dalamnya ialah mu'arraf dan yang lain daripada mu'arraf. Itulah maksudnya lafaz jenis. Lafaz jenis. Karena jenis ialah lafaz yang terbenar untuk makna mu'arraf dan untuk makna yang lain daripada mu'arraf. Seperti contoh ialah ta'rif insan. Al-insan hayawanun natiqun. Ada hayawanun itu masuk si insan, masuk yang bukan si insan. Lagi mani'an. Apa itu munakis? Itulah mani'an yang menegah dianya mu'arif, yang menegah dia mu'arif daripada masuk yang lain daripada afradnya mu'arraf. Jadi harus ada juga sebuah lafaz yang mempunyai makna khusus untuk si mu'arraf, tidak boleh yang lain. Itulah maksudnya fasal, anda kata pada had, ataupun khas, anda kata pada resam. Jadi dikarenakan makna khas, makna fasal itu khusus untuk si mu'arraf. Contoh kata arifin insani bin hayawanin natiqi, seperti mentarifkan insan dengan kata-kata hayawanun natiq. Di kata-kata hayawan itu merupakan muttarid ataupun jami'. Dikarenakan dalam kata-kata hewan itu maknanya masuk si mu'arraf dan yang lain daripada mu'arraf. Karena makna hewan ialah mutaharrik bil iradah, yang bergerak dengan ada kehendak. Berarti si insan juga masuk, lain insan juga masuk. Dan kata-kata natiq itulah munakis ataupun mani'. Dan istilah lain itu ialah fasal, ya. Di makna natiq hanya terkhusus, terkunci kepada si mu'arraf, karena makna si natiq itulah mutafakkir bil iradah. Itu hanya dimiliki oleh manusia, oleh insan. Falau kana ghaira jami'in, maka jikalau adalah dianya mu'arif itu tidak punya jami', tiada jami', seperti contoh ta'rif hewan bin nati' saja. Al-insan al-hayawan an-natiqu. Itu mu'arrafnya hewan, ta'rifnya nati'. Itu nati' bukan jami', tapi dia mane untuk insan pun bukan mane untuk hewan. Ataupun adalah ta'rif ialah itu tidak ada mane, ghaira mani'in, tiada mane. Contoh seperti mentarifkan insan dengan hayawan. Di hayawan itu mutarid ataupun jami', bukan mane dia. Niscaya lam yasihat ta'rifu. Niscaya tiada sahlah oleh ta'rif. Yang kedua syaratnya ialah wa ayyakuna zahiran. Dan bermula syarat mu'arif lagi itu bahawa adalah dia mu'arif itu yang zahir maknanya. Dia harus menggunakan kata-kata makna yang zahir, jangan makna yang muskil, jangan makna-makna yang jauh, yang susah dipahami. Harus makna lughawi yang zahir. Contoh kata arifin hintati bil kamhi. Seperti kita mentakrifkan hintah gandum. Dengan apa kita takrifkan? Dengan kamhi. Kamhi juga maknanya gandum. Dan pemakaian kamhi untuk gandum itu pemakaian yang populer, yang zahir maknanya kepada makna gandum. Jadi tiada ihtimal makna kamhi kepada yang bukan gandum. Itu zahir makna kepada gandum. Amma idza kana ab'ada minhu, adapun apabila adalah dianya mu'arif itu yang jauh, lebih jauh daripada mu'arraf, artinya menggunakan makna yang jauh. Contoh ka ta'rifil asadi bil ghadamfari, seperti mentakrifkan asad, arti asad mu'arraf dengan kata-kata ghadamfar. Asad artinya singa, hewan muftaris. Ghadamfar pun itu artinya sama, hewan muftaris juga, singa. Tetapi pemakaian ghadamfar untuk makna hewan muftaris itu jauh, artian jauh, tidak populer, jarang pemakaian. Bahkan sebahagian orang Arab tidak mengetahui apa itu ghadamfar. Itu kata-kata yang tidak populer, maka itu tidak diperbolehkan. Walaupun sama arti,
asal hewan muftaris, ghatamfar pun itu juga mana? Hewan muftaris juga. Tidak diperbolehkan. Au musawiyan, ataupun adalah dianya ta'rif ataupun mu'arraf. Mu'arrif itu yang sama. Maksud sama antara makna si mu'arraf dan makna mu'arrif itu sama dalam makna, dalam bentuk penjelasannya. Yang seharusnya kan si ta'rif itu maknanya lebih jelas, karena tujuan daripada mu'arrif untuk memperjelas siapa itu mu'arraf. Itu sama dengan makna daripada si ta'rif ataupun si mu'arrif itu lebih jelas ketimbang makna mu'arraf, karena fungsinya sebagai untuk menjelaskan apa itu mu'arraf. Jika anda kata makna sama kekuatannya, maka itu tidak diperbolehkan, karena masih muncul mubham. Karena kan fungsi ta'rif untuk menjelaskan apa itu mu'arraf. Maka jika makna ta'rif dan makna mu'arraf itu sama saja, maka itu tidak ada fungsi. Contoh, kata arifil adadil fardi bima laisa bizaujin. Seperti kita mentakrifkan al-adadul fardi, bermula bilangan tunggal. Apa itu bilangan tunggal? Kita takrifkan dengan ma laisa bizaujin. Barang yang tidak dia barang itu dengan genap. Yang bukan genap itulah ganjil. Itu kan sama berarti. Apa ganjil? Bukan genap. Apa genap? Bukan ganjil. Itu ya tidak sama. Tidak sah. Karena sama pemahamannya. Wa zauji bima laisa bi fardin. Apa itu genap? Itu yang bukan ganjil. Ini maka tidak sah. Karena sama masih. Nanti harusnya digunakan dengan definisi yang lain. Apa itu ganjil? Harus kita ungkapkan sebuah kata-kata yang memang memperjelas apa itu ganjil. Jangan dikatakan ganjil ya bukan genap. Apa itu duduk ya bukan berdiri. Kan lucu cara-cara menjelaskannya. Nanti harus kita jelaskan dengan penjelasan yang lebih rinci. Itu fungsinya ta'rif ataupun mu'arrif. Wa alla yakuna bi alfadhin majaziyatin min ghairi qarinatin tu'ayyinul murada. Tu'ayyinul murada. Dan bermula syarah mu'arif lagi, itu bahawa tidak adalah dia mu'arif itu dengan lafaz-lafaz yang majazi. Tapi lafaz majazi yang daripada tanpa ada karenah, yang mentakyinkan dia karenah akan maksud daripada lafaz majazi tersebut. Nanti jangan menggunakan lafaz-lafaz majaz di dalam karenah, tapi di dalam sebuah ta'rif. Tapi jika ada majaz maka diperbolehkan, tak masalah. Contoh, kata'rifil balidi bil himari, seperti mentakrifkan balid, orang yang bodoh. Apa itu orang yang bodoh? Kita takrifkan dengan kata-kata himar, keledai. Jadi maksudnya keledai ialah orang yang bodoh seperti keledai. Seperti keledai. Tapi semata-mata kata keledai saja itu ialah tidak sah, karena tanpa karenah. Tanpa karenah yang mentakyinkan bahawa maksud daripada keledai itu orang yang bodoh. Fa in wujidat qarinatun, maka jika diperdapatkan akan karenah yahtarizu biha, yang terpeliharalah dianya lafaz himar dengan karenah daripada makna yang hakiki, sahat ta'rifu, nisya sahlah oleh ta'rif. Jadi jika ada sebuah karenah yang mengiringi kata-kata himar, baiklah karenah lafziyah ataupun karenah yang haliyah, maka diperbolehkan. Karena memang dengan ada karenah tidak mentakyinkan kepada makna hakiki lagi. Jadi bukan keledai asli. Itu orang yang bodoh seperti keledai. Contoh yang sah, kata arifil balidi bihimarin yaktubu. Seperti kita mentakrifkan kata-kata balid dengan takrifnya himar yaktubu, keledai yang menulis. Jadi yaktubu menjadi karenah mani'ah, yang menegah bahawa maksud keledai itu bukanlah binatang.
Itu orang. Karena kan mungkin keledai yang menulis. Itu maksudnya orang yang bodoh seperti keledai. Wa alla tatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdudi. Dan bermula syarat daripada mu'arif lagi itu bahawa janganlah terhenti ma'rifah si mu'arraf, terhenti ma'rifah si mu'arif di atas ma'rifah si mahdud ataupun si mu'arraf. Jadi untuk tujuan daripada membuat ta'rif seperti tadi yang kita sampaikan, bahawa untuk menjelaskan, mendefinisikan apa itu mu'arraf. Tapi andai kata si ta'rif tersebut, untuk kita fahami si ta'rif harus kita fahami apa itu mu'arraf, sama dengan nol. Tidak ada guna, disia-sia. Karena fungsi ta'rif untuk mengetahui apa itu mu'arraf. Tapi andai kata kita buatkan sebuah lafaz dalam ta'rif yang makna lafaz tersebut kita ketahui, andai kata kita tahu apa itu mu'arraf, maka kan sama dengan kosong, tak berfaedah. Contoh seperti mentakrifkan bilangan fardu, bilangan yang ganjil, dengan barang-barang yang telah dahulu diama dan sebaliknya. Apa itu genap? Itulah yang bukan ganjil. Kan sama saja itu, di musawiyan dia. Apa itu yang ganjil? Ya bukan genap, jadi sama. Jadi untuk mengetahui genap, ya harus mengetahui apa itu ganjil. Kan kebalikan itu. Jadi tidak sah takrif seperti itu. Wa alla yakuna bil alfadil mushtaraki min ghairi qarinatin. Dan bermula syarat ta'rif lagi itu bahawa tidak adalah dianya ta'rif itu dengan lafaz-lafaz yang mustarak. Jadi jangan menggunakan lafaz-lafaz mustarak maknawi, seperti satu lafaz yang punya banyak makna dia. Jangan gunakan itu. Tapi jangan gunakan daripada tanpa ada karenah. Jika ada karenah maka boleh juga. Contoh kata'rifi syamsi bil aini, mentakrifkan kata-kata matahari dengan ainu. Apa itu matahari? Ainu kita katakan. Itu tidak sah. Kenapa? Karena kata-kata ainu itu banyak maknanya. Boleh bermakna matahari, boleh bermakna mata di kepala, boleh makna mata kaki, mata hati, mata air. Banyak makna daripada ainu, kerana dia lafaz mustarak. Tapi jika ada karenah, fa'inu mujidat qarinatun, maka jika diperdapatkan akan karenah, contoh seperti mentakrifkan kata-kata syamsu dengan menggunakan takrifnya bil ainil mudhi'ati, dengan ialah ainu yang bercahaya. Ainu bercahaya. Itu sudah tertentulah kepada makna matahari, karena ada kata-kata mudhi'ah. Karena mudhi'ah pemakaian kata-kata untuk matahari dia itu, bukan kepada mata kepala. Mata kita kan tidak mungkin bercahaya, itu yang terang benderang mana mudhi'ah. Itu sudah pasti kata-kata mudhi'ah itu diwadakkan untuk matahari, niscaya sahlah oleh ta'rif. Wa idkhalul ahkami fil hududi la yajuzu. Dan bermula memasukkan segala hukum di dalam had itu tidak bolehlah dianya idkhal. Memasukkan hukum untuk mu'arraf, hukum untuk mu'arraf itu tidak boleh. Contoh kata'rifil fa'ili, seperti kita mentakrifkan fa'il. Apa itu fa'il? Bi annahu ismul marfu'. Dengan sesungguhnya yang fa'il itu isim yang marfu'. Sebuah isim yang marfu'. Ini walaupun ini sudah bertentangan dengan ta'rif yang dalam ilmu nahwu. Ini syarat ta'rif untuk mantik seperti ini. Ini tidak boleh, sama dengan mantik menyalahkan nahwu, menyalahkan ilmu nahwu ketika mentakrifkan fa'il dengan kata-kata ismul marfu'ul ladhi. Salah, tak boleh ta'rif seperti itu. Kenapa? Karena marfu' itu merupakan hukum daripada fa'il. Jadi hukum tak boleh disebutkan di dalam fa'il. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan hukmu syai' far'un an tasawwurih, itu kaidahnya. Menghukumkan sesuatu, kita harus mengetahui apa sesuatu tersebut dulu. Jangan kita bicara hukum dia sedangkan dia tidak kita ketahui.
kita ketahuikan dia dengan definisi yang bagus dulu, baru kita bahas hukum dia apa. Janganlah dalam definisi dia disebutkan hukum dia, karena dia sendiri tidak perlu kita ketahui. Hukum syai', menghukumkan sesuatu, itu far'un, itu cabang daripada kita mengetahui sesuatu dulu, mendefinisikan sesuatu dulu. Nanti sebelum ada cabang harus ada asal dulu. Apa asalnya? Definisinya dulu. Sudah ada definisi, baru ada hukumnya. Kenapa tidak sah? Li'anna rafa'a hukumun min ahkamihi. Karena sesungguhnya rafa', itulah marfu', itu hukum daripada segala hukum-hukum si fa'il. Li'anna al-mu'arrafa, karena sesungguhnya mu'arraf, dibaca dengan fathah ra, mu'arraf, itu yatawaqqafu ala ajza'i ta'rifi. Itu terhenti dia mu'arraf di atas segala juzuk-juzuk ta'rif. Nah, artian untuk kita ketahui apa itu mu'arraf, apa itu ta'rif, apa hakikat daripada fa'il, itu harus kita buatkan definisi dia dulu. Apa itu si fa'il sih? Apa itu fa'il? Apa itu isim fa'il? Jadi harus kita ketahui dia dulu. Untuk kita ketahui dia harus menggunakan ta'rifnya. Sedangkan hukum itu bukan bahagian daripada definisi. Hukum ialah sifat daripada sebuah syai'. Sifat si syai', bukan diri si syai'. Wa idza ja'alna al-hukma juz'an minha. Dan apabila kita jadikan akan hukum akan merupakan satu juzuk daripada si ta'rif. Sedangkan hukum itu bukan ain ta'rif. Bukan mahiyah ta'rif hukum, tapi dia sifat daripada sebuah hukum, sebuah mu'arraf, sebuah syai'. Maka andai kata kita masukkan hukum dalam juzuk-juzuk ta'rif, wal halu, padahal bermula keadaan itu annahu, sesungguhnya pekerjaan, yatawaqqafu 'ala al-mu'arrafi, itu terhenti dianya ta'rif, dia hukum di atas mu'arraf. Artian tidak mungkin kita ketahui hukum tanpa kita ketahui apa itu sesuatu dulu, apa si mu'arraf, baru kita ketahui apa hukum si mu'arraf. Kenapa begitu? Itulah itulah kaedahnya. Li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un 'an tasawwurihi. Karena sesungguhnya menghukum di atas sesuatu itu merupakan cabang daripada mentasawurkan sesuatu. Kita tasawurkan dulu sesuatu itu apa dengan ta'rifnya, ta'rif mahiyahnya, baru kita tentukan hukum dia apa. Kita putuskan hukum dalam fikih, kan kita harus tahu masalahnya apa dulu, baru kita tahu hukumnya. Tanpa kita tahu masalah kan nggak mungkin kita sebutkan hukum. Demikian juga ini. Maka anda kata masuk hukum di dalam ta'rif. Sedangkan untuk mengetahui hukum harus kita ketahui apa itu si mu'arrafnya. Lazimat duru, niscaya lazimlah oleh dur. Jadi untuk ketahui mu'arraf harus melalui ta'rif. Sedangkan dalam ta'rif ada hukum. Untuk ketahui hukum harus tahu apa si mu'arraf. Begitu-begitu terus. Dia berputarlah dur. Wahwa mamnu'un. Dan bermula dianya dur itu mamnu' untuk sebuah ta'rif. Tidak akan ada titik temu nanti. Titik-titik kejelasan untuk si mu'arrafnya. Wala yajuzu idkhalu au allati lisyakki fil haddi. Dan tak bolehlah memasukkan au allati yang berfaedah untuk syak. Di au berfaedah ragu. Tak boleh. Di dalam sebuah had, dalam rasa nanti boleh, ya. Dalam had tidak boleh. Contoh kaqaulika fi ta'rifil balidi, pada mentarifkan balid. Apa itu balid? Apa itu orang yang bodoh? Huwa, dia balid itulah alladhi la yafhimu aw la yastaqimu ala sabili syaki. Si balid itulah alladhi yang tidak memahami dianya alladhi, atau tidak bereslah dianya si alladhi. Itu menyebutkan au tersebut ala sabili syaki, di atas keraguan-raguan. Masuk keraguan-raguan, ai
imma hadza wa imma hadza. Manakala yang dikatakan balid itu ini, itulah ini yang tak faham ataupun yang tak beres. Jadi muncul keraguan di dalam takrif si balid sama dengan andai kata memang menggunakan ausyak, maka sama dengan tidak ada takrif si balid. Karena satu pun tak jelas. Kalau bukan ini ya itu, kalau bukan itu ya ini. Kalau bukan la yafham, la yastaqim. Jadi nggak jelas yang mana yang sebenarnya takrif dia. Kan tak ada. Sama dengan tidak hasil takrif daripada si balid. Itu andai kata menggunakan au yang syak. Tapi wa amma au allati li taqsim fa innahu yajuzu idkhaluha. Dan adapun au allati, adapun bermula au allati untuk berfaedah taqsim, itu berfaedah pembahagian. Fa innahu, maka sesungguhnya au taqsim itu bolehlah oleh masuknya au taqsim di atas makna annal mu'arrafa, di atas sesungguhnya si mu'arraf itu punya dua pembahagian. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan au taqsim, sama dengan kita mendefinisikan si mu'arraf dengan dua macam definisi. Jadi dia punya dua macam hakikat. Dia punya dua macam mahiyah. Boleh mahiyahnya ini, boleh mahiyahnya itu. Contoh andai kata contoh yang di atas tadi. Jika kita gunakan au tersebut, au untuk taqsim, berarti sama dengan si balid. Manakala mahiyahnya ialah la yafhimu, ataupun mahiyahnya ialah la yastaqimu. Kedua-dua mahiyah daripada si balid. Itu dibolehkan. Berarti kasat daripada si penyusun takrif, au itu untuk apa? Maka jika dia kasatkan au itu untuk syak, maka tidak sah takrif. Tapi jika dia kasatkan au itu untuk taqsim, maka sah takrif. Walaupun sama contoh. Jadi maka sesungguhnya pekerjaan bolehlah memasukkannya au untuk berfaedah taqsim, tapi menjadi surahnya ialah di atas makna. Sesungguh si mu'arraf itu punya dua pembahagian. Qismun kata wa qismun kata. Apa dua pembahagian? Satu pembahagian seperti ini, itulah yafhimu contohnya, la yafhimu. Ataupun qismun kata seperti yang ini, itulah la yastaqimu. Itu dua mahiyah. Dua mahiyah untuk satu mu'arraf. Boleh. Fayakunu ta'rifu fil haqiqati ta'rifaini li syai'aini mutakhalifaini. Maka adalah ta'rif pada hakikatnya itu merupakan dua ta'rif untuk dua syai' yang berbeda keduanya. Berarti dua syai' yang berbeda. Contoh yang lebih jelas, misaluhu bermula contohnya ta'rif yang menggunakan au taqsim itu mentakrifkan kata-kata nazar. Manakala kita takrifkan ialah dengan cara bil fikril muadda ila ilmin. Fikru al muadda ila ilmin. Itu takrif yang pertama. Ataupun ghalabatu dhannin. Arti dua macam takrif daripada nazar. Itu nazar yang berbeda. Ada nazar bermakna fikru muadda ila ilmin, ada nazar bermakna ghalabatu dhannin. Jadi beda-beda kerana au tersebut au taqsim. Jadi ada dua pembahagian nazar. Ada nazar bermakna fikru yang muadda ila ilmin, adapun ada nazar bermakna ghalabah dhan. Maksud ghalabah dhan ialah dhan qawi. Jadi sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat. Sedangkan fikru itu ialah idrak kita menyusun yang membawaki kepada sebuah keyakinan. Idrak yang membawaki kepada sebuah keyakinan. Itu makna fikru muadda ila ilmin. Itu makna nazar yang pertama. Ataupun bermakna yang kedua ghalabah dhan, arti dhan qawi, arti kuat sangkaan, arti bukan ilmin, bukan yakin. Arti ada nazar bermakna fungsi membawa kepada keyakinan, ada nazar bermakna dhanniyah. Jadi yakni anna nazara qismani, yakni bahawa sesungguhnya nazar itu ialah ada dua pembahagian.
Al-awalu, bermula nazar yang pertama, itulah fikru yang membawaki dia fikru kepada yakin. Itu nazar yang pertama. Itu nazar berfungsi kepada yakiniyah. Dan bermula nazar yang kedua, itu fikru yang muadda yang membawaki kepada ghalabah dhan. Jadi membawaki kepada ghalabah dhan, bukan yakin berarti. Itu kan dua hay'ah yang berbeda. Dua mahiyah yang berbeda, ya. Wa amma fir rasmi, adapun bermula pada resam, fayajuzu dukhuluhu, maka boleh dukhuluha, maka bolehlah masuknya au di dalam resam, au syak. Au syak boleh masuk dalam resam. Ka qaulika, seperti ucapanmu, fi ta'rifil insani, pada mentarifkan insan. Huwal hayawanul dhahiku au qabilun lil awil qabilun lil ilmi wa san'au san'atul kitabati. Dia bermula insan. Dia insan itu hewan dhahik, ataupun itu si qabil yang menerima bagi ilmu, ataupun itu yang membuat sebuah tulisan san'ah kitab. Ini semua menggunakan au. Itu dibolehkan. Kenapa pada resam boleh ada au syak, sedangkan pada had tidak boleh? Wal farqu, dan bermula perbedaan di antara had dan resam itu sesungguh mahiyah. Maksud mahiyah hakikat daripada mu'arraf. Itu mustahillah bahwa adalah baginya mahiyah itu dia punya dua fasal di atas jalan badal. Jadi mahiyah jika kita ta'rifkan menggunakan had, itu sama dengan kita mentarifkan hakikat daripada mu'arraf. Dia ta'rif hakikat, dia pasti punya fasal. Punya fasal. Fungsi fasal ialah untuk menentukan hakikat daripada si mu'arraf. Maka jika si fasalnya dia tidak jelas, dalam artian dia punya fasal tapi fasalnya tak jelas. Jika bukan ini fasalnya, maka itu jadi dengan cara syak tadi, maka itu mustahil. Tak mungkin satu mahiyah dia punya dua fasal dengan cara berganti-gantian. Insan contohnya, fasal insan apa? Natik. Dia andai kata kita katakan al-insan hewan natik atau hewan dhahik, tapi kata-kata dhahik tapi bukan fasal, kita gunakan fasal yang lain contohnya. Tapi dengan bentuk au tersebut, au syak, maka sama dengan tidak ada kepastian apa mahiyah daripada si insan tersebut. Karena fasalnya tak jelas. Ini tidak mungkin sebuah mu'arraf mahiyahnya tidak jelas, dikarenakan tidak jelas fasalnya. Sedangkan pada resam, wa yajuzu ayakuna laha khassatani kadzalika, dan bolehlah bahwa adalah baginya mahiyah pada resam itu punya dua khasnya. Jika kita menggunakan ta'rif dengan resam, maka itu ta'rif ialah ta'rif khas. Maksud ta'rif khas ialah fungsi resam itu untuk menyatakan keistimewaan ataupun menyatakan sifat daripada si mahiyah. Jadi kita bedakan dulu. Fungsi daripada had itu ialah menjelaskan hakikat mahiyah insan. Fungsi daripada ta'rif insan, fungsi daripada haiwan natik itu untuk menjelaskan mahiyah daripada si insan, hakikat insan. Sedangkan fungsi daripada resam, al-insan haiwan dhahik contoh kita katakan, itu fungsi kata-kata haiwan dhahik untuk menjelaskan sifat si insan. Jadi sifat manusia, kan manusia boleh saya punya sifat banyak dia, tak masalah. Yang penting mahiyahnya satu. Yang penting mahiyahnya hewan natik, sifatnya boleh dhahik, boleh qabil ilmu, boleh sana'ah kita, itu sifat. Jadi sifat tak masalah berbilang-bilang dalam satu mahiyah. Makanya dibolehkan pada resam menggunakan au syak. Kadzalika dengan cara badal juga tak masalah. Dikarenakan memang khaswah
ataupun sifat ataupun keistimewaan daripada sebuah mahiyah itu boleh banyak, boleh berbilang-bilang walaupun dengan cara badal. Sedangkan mahiyah kan tidak boleh berbilang-bilang. Itu bedanya. Tsumma qala